pantang menyerah kalah, tolak ke sisi. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, UBKL, wow UBKL. Satu matlamat, terbang gapai mimpi, renangi era baru, kejar misi frekuensi, pengemudi angkatan, nahoda kemajuan, jauh manapun ada ciptakan menjadi nyata. Tetap kekal, jangan lalai, tetap kental, jangan lolai, setinggi manapun akan capai, kita melonjak dari lantai. Wow kita datang, wow kita datang, wow kita terbilang, wow kita terbilang. Mencari peluang, menjadi cemerlang, menjadi cemerlang. UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow UBKL, wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. So, malam ni bersama saya, moderator anda pada malam ini, Alia Amira binti Abrahman. Saya merupakan seorang pensyarah di UniKL MIT Campus. So, hari ini kita akan berada di dalam rancangan Buat Bicara UniKL is Family, episod 5, bertemakan Where Jodoh is Apply. Okay, so apa skop kita malam ni? Okay, seperti yang kita maklum, UniKL MIT memang sinonim dengan program-program antarabangsa. So ada pelbagai lah program yang kami pernah dan juga sedang anjurkan. Kita ada edutourism, ada ELIP ataupun bahasa panjangnya English Language Intensive Program, ada mobility program, ada macam-macam lagi lah. Jadi setiap semester kami akan 10 orang pelajar antarabangsa ke UniKL MIT. So antaranya kita ada daripada South Korea, France, Kazakhstan, Austria, Germany, Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. So jadi siapa yang akan entertain ataupun menjadi buddies kepada all international students? So ini bukan cerita jodoh semata-mata So pasangan-pasangan malam ni lah the frontliner ataupun yang kita panggil as the ambassador of UniKL lah, UniKL MIT ketika diorang masih belajar. So dengarnya ada yang bertemu jodoh ketika program ni. Ada ke yang dah kahwin campur? Okay. Jom kita sembang dengan lebih lanjut, tapi terlebih dahulu apa kata kita minta kita punya panel-panel ni untuk memperkenalkan diri masing-masing. Okay? Untuk panel 1 kita ada Hakim Safi dan juga Nick Nazra, dan yang kedua kita ada Indra Putra dan juga Syakira Saifunizam. So okay, Syakim dulu lah, pasangan Syakim dulu. Boleh intro ringkas pasal diri, pasangan, program. Hello? Atau sorry jap. Dia sebab camera problem. So dia okay. Hai, nama saya Nina, suara je lah ya. Sebab tengah check kamera baru. So macam disco sikit kat situ. Nama saya Nina, saya ambil course BCSS dekat UniKL, and husband pula Syakir Syafi. Assalamualaikum semua, nama saya Syakir Syafi. Saya ambil course kejuruteraan komputer BCE, Bachelor of Computer Engineering. Oh lupa, saya punya sistem security, takut orang tak tahu pula akronim ni kan. Oh betul, kira.
Tak tahu panjang-panjang mana pula. Okay, kita berkenalan sikit intro pasangan Indra Putra dan Shakira Sharoniza. Okay, Assalamualaikum semua. Hai. Okay, nama saya Shakira. Orang panggil Kira lah kan. Okay, suami saya Indra Putra. Kami berdua merupakan graduan BNS lah, Bachelor in Networking System dekat Unikal MIT. Sekarang saya buat online business lah dekat rumah. Suami saya pula merupakan field engineer dekat salah satu syarikat swasta lah. Currently kami macam mana nak cakap berada di menetap di Perak lah, kampung saya lah. Okay. Okey, terima kasih Kim, Mina serta Indra dengan Kira untuk short introduction tu. Tak apa, kita simpan dulu cerita kita ni. So audience, don't go anywhere. We'll be right back after this short break. Kembali semula bersama para alumni kita. Okey, so untuk pasangan Indra dan Kira. Okey, masing-masing merupakan alumni program networking system. Okey, boleh tak Indra ceritakan macam mana Indra boleh pilih untuk untuk pursue networking system ni? Boleh. Sebelum ni saya mengambil network system, saya merupakan pelajar bisnes IT lah dekat salah satu college, College Mara. So habis diploma tu saya go through universiti yang menawarkan kursus-kursus lah, dan saya memilih networking sebabnya pada zaman tu demand tinggi, banyak peluang pekerjaan lah, salah satu sebabnya, dan lebih berminat lah benda berkaitan dengan working rather than software ataupun coding something. Okay. So umumnya orang ramailah mengatakan bahawa didominasi oleh lelaki. So sebab dia memerlukan aktiviti fizikal kan. So boleh tak Kira cerita pula macam mana Kira boleh pilih pula program ni? Okay, untuk yang mengenali saya lah kan. Saya sebenarnya dah dengan Unikal MIT ni daripada zaman diploma saya lagi. Pada permulaannya saya tak terfikir langsung nak pergi ke bidang IT lah, specifically bidang networking lah. Lepas tu atas
nasihat pendapat lah ayah saya sendiri, sebab ayah saya sendiri berada dalam bidang network and telecommunication lah kan. Jadi dia kata why not kita go with bidang networking, dia kata kan, sebab demand tinggi. Lepas tu saya cakap kan bukan dan banyak lelaki lah kan, dan saya tak nafikan juga masa saya diploma dalam kelas saya hanya ada 10 orang saja perempuan. Lain semuanya lelaki. Jadi aunty saya macam pelik lah juga, macam semua lelaki tu buat benda ni kan, kenapa saya pula termasuk dalam bidang ni kan. Sebab orang kata banyak buat benda fizikal, benda berat-berat kan. Tapi sebenarnya bidang networking ni sangat luas. Macam contohnya kalau kita tak kerja sebagai network operation center kan, dekat network operation center ramai perempuan je sebenarnya. Perempuan pun duduk macam sebenarnya tak semestinya buat aktiviti fizikal lah. Kita just macam duduk monitor network kan, macam tu lah. So saya, dan lagi satu demand tinggi lah, nak pula macam sekarang pandemik kan, mana je yang tak perlukan network. Semua perlukan network. Jadi tak ada masalah sebenarnya pandemik, hilang kerja, susah dapat kerja untuk bidang network ni. Sebab dah pandemik ni lagi orang memerlukan orang-orang network ni. Okay. So Kira dah membuktikan lah kan, tak adalah perempuan bukanlah tak boleh ambil jurusan ni. Okay, so macam mana pula korang berkenalan? Adakah melalui program international ni ataupun program lain? Okay, mulanya kita kenal agak awal. So masa tu saya baru sambung degree lah dekat Unicel kan. Mulanya sekelas lah, jadi berkawan daripada kelas yang sama lah kan. Jadi bila dah sekelas tu ada grup WhatsApp yang sama, tiba-tiba dia PM kita kan, macam tak ada orang lain nak PM kan. Dia PM pun tanya ni je, tanya assignment ni dah buat ke, esok ada kelas ke, lab nanti kat mana, esok lab topik apa pula, macam tu lah. Lab dekat mana, cuma bertanya lah kan. Assignment dia dah siap dulu dah sebenarnya, tapi dia tanya je macam tu kan. Jadi permulaannya kami berkawan dalam kelas tu lah, awal-awal SEM tu, satu kelas. Jadi daripada situ lah macam kita orang berkawan, jadi saya pun ajak dia, jomlah join program international, boleh dapat kawan daripada negara luar, macam tu lah. Okay, so okay, bila korang mengakhiri zaman bujang? Kami nikah pada 2018 lah. 2018 dan baru dikurniakan seorang putera. Baru 3 bulan. Para penonton, pasangan Indra dengan Kira baru je dapat baby. Kan? Like 3 months ago macam tu kan? Ya, betul. Okay. Tahniah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. So untuk panel kita yang kedua pula, Syakim dan Nina. Okay. So Syakim dengan Nina ni dia pelajar dua program yang berlainan. So okay, kita tanya Syakim dulu Okay, Syakim kenapa boleh macam berminat untuk pursue computer engineering ni? Orang kata program ni susah, betul ke? Sebab saya daripada diploma kejuruteraan komputer. So bila masuk UKL, kampung balik lah jurusan yang sebelum tu. Memang awalnya susah sebab daripada politeknik saya transfer kredit banyak. So matematik tu ditransfer semua. Sampai terpaksa beli buku untuk belajar balik matematik. So adalah satu subjek masa tu signal and system. Memang banyak pengiraan lah. Tapi alhamdulillah lepas beli buku tu, tengok balik formula, belajar balik. Sebab yalah lecture takkan nak ajar balik basic macam mana nak kira. So kita kena ikhtiar sendirilah, cari buku semua. Tapi okay, so far okay. Khusus tu agak
dia tak sama seperti yang diploma dulu. Diploma dulu kebanyakan lebih pada elektrik. Bila masuk UniKL, dia lebih kepada software. So saya belajar benda barulah daripada dengan masa dulu saya belajar di diploma. Okey. Okey. Dengan semua orang, mula-mula je susah. Bila kita dah belajar tu, benda pasti senang lah. Okey. Alright, untuk Nina pula, Nina adalah seorang pelajar computer system security. So, dia antara program yang tough lah kan. So, macam mana Nina boleh berminat nak sambung dalam, di computer security system ni? Bila cakap pasal sistem security, contohlah kita cakap belajar sambung apa, sistem security. Oh, nak jadi security guard. Kita macam, ya makcik, ya. Itu memang normal. Kita kata belajar sambung apa, sistem security. Oh jadi guard, ya. Kita kata situ je. Tapi mostly because waktu foundation dulu nak ambil software, sistem software. So bila dah tahu software ni, but then the research pasal marketing, job punya market and everything, diorang more towards to security. Kan sekarang ni kita tengok hacking sana sini kan. That is why Nina try ambil system security rather than ambil software. Lagipun dah ada foundation software tu, so bila masuk system security senang. So sebab tu lah Nina pilih. Sorry? Boleh saya tahu diploma dulu ambil diploma dulu dekat mana? Oh dulu Nina tak habis pun diploma. Saya nak ambil foundation dekat College Professional Mara. Mara jugalah, anak Mara sungguh ni. Tak boleh lari pada Mara. Oh, okey. So, since korang dalam dua program yang berlainan, so macam mana korang berdua berkenalan? So, melalui program antarabangsa juga ke ataupun program lain? Okay, first kali kita orang jumpa dekat club Korean, Josong Club, ingat ke nama tu? Tapi jumpa 2 kali je. Nam memang macam handsome je dia ni, macam tu lah. Tapi macam tak apalah, dia ni diam, kita tak kata apalah. But then the second encounter tu under Miss Jan, sebab kita orang jadi mentor untuk internet ESL for the Korean students kan, exchange. Daripada situ lah kita rapat. At first saya suka kopal, orang lain lah kan upah-upah semua tu kan. Tapi tengok-tengok sangkut kat Siam ni. Macam tu lah. Besar gelaknya. Okey. Oh, macam tu rupanya. Okeylah. Berjasa jugalah program ESL ni pada korang kan. Itu waktu nak bagi tahu lecturer yang handle ESL tu pun macam lecturer terkejut tau. Lecturer macam korang jangan tau. Kalau dah break off tu janganlah macam ni lah. Tapi kita kata, Miss kita dah nak tunang dah. What? Macam tu lah bising gamat masa tu. Aduh. Okay. So bila korang mengakhiri zaman bujang ni? 2017. Masa tu Kim intern, Nina ada FYP dah. So memang dah kelas pun tak banyak apa semua. Time tu lah kita orang, sebab kita orang macam kawan 2015. Kena ESL 2015 akhir tahun Disember satu kan. Lepas tu kita orang kawan, kita orang bercinta kononnya bulan 12 2016. 2017 lepas Christmas 2017 kita orang kahwin dah. Wah, cepat. Itulah tu yang lecturer takut tu. Okay. So sekarang kita dah tahu macam mana, kenapa dia orang pilih program ni, macam mana dia orang jumpa, bila dia orang menamatkan zaman bujang. Okay, kita simpan dulu cerita-cerita lain. Kita berhenti rehat sekejap, jangan ke mana-mana. Sweet time, sweet time. You've got to take your sweet time. Sweet time, sweet time. You've got to take your sweet time. I want to go where the water's cold, where time is elastic and tales are told. The need to feel it won't let go. So make each moment slide and take my sweet time. Hai, bertemu
kembali dalam program Mini KL is a family dalam siri Where Jodoh is Applied. Okay, so kita dah dimaklumkan bahawa kedua-dua pasangan ni, Kim dengan Nina dan juga Indra dan Kira merupakan antara ambassador ataupun frontliner UniKL MIT. Sebab diorang ni bergiat aktif dalam program dan juga aktiviti antarabangsa ketika mereka masih lagi seorang student lah dekat UniKL. So kiranya diorang ni macam abang dan kakak kawasan lah. So tanya je apa-apa pasal UniKL, nak pergi mana-mana, tanyalah diorang ni. Okay, so saya nak tanya each one of you lah. Okay, apa yang membuatkan korang macam berminat nak jadi buddies ataupun nak mentor kepada this international student ni? Siapa dulu? Kim dulu. Dulu saya masa awal nak masuk program, ada seorang kawan nama dia Irfan lah. Dia yang suggest untuk program ni. Time tu saya rasa saya tak nak join sebab kena sacrifice cuti. Yalah, sebagai student siapa nak sacrifice cuti? So itu saya tanya mak saya balik, kata kenapa apa tu bagus ke untuk join program ni semua. Dia kata pergilah, mungkin akan tambahkan curriculum punya point dengan kefahaman, mungkin masa depan nanti akan guna. Dan memang saya guna juga waktu saya bekerja, banyak juga saya guna untuk bercakap. Dulu saya ada orang yang sangat pemalu, memang saya tak berani cakap, saya memang sangat segan. So apabila saya join program ni, saya memang rasa lebih berani lah. Tapi kenapa saya rasa suka nak join tu, time tu saya memang tak ada apa nak buat pun. Kalau balik kampung pun, yalah, student lelaki pula, memang main game je lah hari-hari. So dia macam cari hobi baru lah time tu. Okay, mana tahu dia dapat jodoh pula dengan program ni. Okay, Nina pula. Nina sebab macam Kim lah, nak buang masa dalam cuti SEM sebab Nina rumah KL, duduk KL, MIT dekat KL. So dia macam ada open up sebab masa tu dia cakap sesiapa nak join time cuti SEM, memanglah ramai tak rasa nak join kan. Macam why not, dapat pergi Melaka, pergi Langkawi, dapat makan free, hostel pun ditanggung halal, siapa tak nak, dapat gaji, imbuhan kononnya. So join je lah masa tu. Macam mana pula dengan Indra dengan Kira? Saya join 2015 dulu sebab saya macam tak ada join, tak aktif lah apa-apa kelab ke apa kan. Tak join SRC ke. Sedangkan waktu sekolah dulu kan saya suka join benda macam ni. Sampailah seorang kawan saya yang kini menyambung pelajaran di South Korea ajak saya. Dia kata Kira ada offer ni kan, kau nak tak jadi mentor untuk international student ni apa semua. Terus saya macam okay, why not lah kan, try je lah kan, hantar resume dekat Miss Chan kan. Lepas tu alhamdulillah lah dapat kan. Tapi antara faktor lainnya macam seronoknya ada kawan daripada negara luar kan, boleh kita belajar bahasa diorang, boleh ajar budaya diorang. Seronok lah bila kawan ni kan bermacam-macam kan. So something yang different lah bila dapat kawan luar negara tu kan. Dah pula? Kalau saya pula sebab kita berkawan dengan mentor kan, mentor international, so that kita follow dia, dia ajak kita untuk jadi salah satu buddies lah. Dalam masa sama banyak kenal orang luar, belajar orang punya culture. Dan mostly yang best tu sebab yalah kita boleh dapat belajar culture diorang lah. Macam kita tanya kat diorang kan, macam situation kat country diorang macam mana, apa beza dekat negara diorang dengan negara kita, macam tu lah. Okay. Alright, so bila korang ni melibatkan diri dalam program-program antarabangsa, tahun bila, dengan universiti mana, program yang mana? Lepas tu antara yang korang pernah join,
Okay, saya sorry. Anak dah beragam. Saya mula-mula saya join 2015 waktu saya buat diploma lagi. Masa tu saya kena handle pelajar dari diorang yang Mire University. Masa tu program English as second language lah, maksudnya diorang datang sini untuk belajar English lah. Selain daripada belajar English tu diorang belajar culture, belajar communication. Best lah sebab bukan setakat aktiviti dalam kelas je yang kita buat. Macam yang apa Kak Nina cakap, kita pergi Langkawi, pergi Melaka tu kan. Secara tak langsung kita juga belajar balik pasal sejarah negara kita. So that kita boleh berkongsi dengan diorang tu. Overall memang pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Pengalaman paling best saya dengan international student lah. Wow. Okay, kalau ni pula Nina dengan Kim pula macam mana? Actually, Nina, Kim, Kira semua satu batch. Kita orang semua start at the same time. 2015 diorang yang Mire punya students. Memang kita orang ajar diorang bawa pergi makan roti canai, kedai Pak Hassan depan Uni KL. Masa tu memang chaos lah sebab first time jadi mentor. Bangun pukul berapa terus kena sampai Uni KL sharp, kena tolong diorang lagi kan. Tapi memang kita orang first lah. ESL, lepas habis ESL tu macam dia kan satu macam 4 minggu je ke sebulan je kan. Masuk kita orang belajar balik pun Nina still handle yang budak France, budak Middle East ke yang mana datang untuk exchange student dalam satu sem ke 2 sem kan. Still handle benda-benda macam tu juga. Okay. So maksudnya walaupun dah habis satu grup, yang ada tu pun still jugalah. Still sambung juga. Muka ni juga nak menyambut dekat apa tu airport tu. So sama jugalah dengan Kim. Sama je kita orang dua orang. Memang kita orang satu batch Nina, Kim, Kira, Kelly, banyak lagi lah Aripu dekat Korea tu. Semua satu batch. Okay. Okay, share lah dengan kita orang dengan dengan penonton. Apa momen-momen kelakar bersama pelajar antarabangsa ni? Banyak, sangat banyak sebenarnya. Tolak bas sebab bas rosak. Diorang bergaduh lawan pantun tu masalahnya. Yang seorang cakap Korea, seorang cakap orang Korea dua-dua. Tapi seorang cakap Korea, seorang gaduh dengan pantun diorang. Buat cepedak di luar pagar. Kita macam apa ni? Diorang lagi pandai pantun pada kita orang. And one time Nina bawa periuk, bawa dapur, masak kaya dalam kelas. Masa tu kelas intercultural communication. Satu periuk besar boleh habis kaya dalam masa 10 minit diorang makan. First time dah belajar masak kaya. Masa tu dapur kesialan Kim balik, dapur hilang. Bini dia bawa pergi kelas. Okay. So macam ni pula dengan Indra dengan Kira, ada tak momen-momen yang korang rasa yang terpahat lah di ingatan tu sebab kelakar? Setakat ni yang paling kelakar apa yang Kak Nina cakap tu. Bila dua-dua orang Korea bergaduh, tapi seorang cakap Korea, seorang berpantun ni. Berpantun dalam bahasa Melayu, buat cepat dalam pagar. Tapi mukanya muka marah. Itu paling yang saya tak boleh lupa lah. Itu yang paling kelakar lah. Tapi kalau yang paling tak boleh ingat tu, sorry ya Allah. Bila kena handle budak-budak Korea tu, ya Allah. Malam dia orang pergi keluar lah, beli makanan lah dekat situ, dekat sini lah. Lepas tu tak balik-balik lah. Tapi yang paling kelakar tu lah. Boleh pula dia orang berpandang bahasa Melayu tapi muka marah kan. Dia ingat benda tu macam ayat tak elok agaknya. Oh, yelah kan. Dia orang kan tak faham kan. Ya. Okay, macam mana pula penerimaan international student ni terhadap korang-korang semua dan juga dengan program yang dia tengah join ni, yang sedang join lah. Bagi saya orang macam pengalaman saya sendiri lah kan. Macam mula-mula saya join dulu, student daripada Korea orang
orang macam kurang sangat berkomunikasi tau, sebab bagi diorang macam diorang punya English tak bagus, diorang tak pandai cakap macam tu kan. Jadi selepas attend 1 bulan lepas attend program ESL dengan UniKL ni untuk selama sebulan ni, nampak sangat improvement diorang tu. Dah berani bercakap, dah boleh berkomunikasi bahasa Inggeris kan. Kadang-kadang kalau macam awal-awal tu, itu yang kena tegur diorang. Kalau tak, diorang tak tegur kita. Sebab diorang tak boleh nak berbahasa tu kan. Tapi lama-lama diorang dah improve semua kan. Even ada some of diorang tu kan, sampai dah anggap kami mentor-mentor ni kan, adik abang diorang sendiri. Macam tu. Diorang sangat caring lah dekat kami sendiri. Padahal sepatutnya diorang atas sini, kita yang jaga diorang kan. Tapi at the same time diorang pula yang okey ke, macam ada satu hari tu saya tak ada apa pun kan, kena gigit nyamuk je pun kan. Tapi macam bila diorang nampak kesan merah macam tu, oh diorang lah yang gigih, pergi belikan ubat dekat farmasi lah, risau kan kena gigit nyamuk. Macam tu lah. Overall memang diterima baik lah dari pihak sana. Sebenarnya nak tanya Indra, masa dia kan menghadiri menyertai program mobility dekat Korea tu selama 1 semester hari tu. Dia berjumpa tak kawan-kawan Korea yang yang datang ke sini tu ke? Datang dulu kan yang masuk ESL ke apa ke. Masa Indra pergi tu ada jumpa dia orang tak? Saya jawab, okey Indra dah datang. Ada jumpa tak kawan-kawan Korea dulu? Ada jumpa lah kawan-kawan yang kawan-kawan Korea yang time diorang buat mobility programs lah dekat UniKL kan, and then jumpa balik dekat sana, and then diorang pula jadi buddies untuk saya lah dekat sana. Diorang tu lah yang show around lah dekat sana. Okay. Alright. So so we are going on a short break. So don't go anywhere. Assalamualaikum. Saya Syazura Zaki. Sarah binti Muhammad Noor. Muhammad Afiq Ashraf bin Amran. Muhammad Akmariza bin Muhammad Mirza. Nurizati binti Abu Nazaruddin. Hazira binti Muhammad Hashim. Ali Amira bin Nida. Muhammad Sufyan bin Zainuddin. Muhammad Firdaus bin Abdul Aziz. Kami sedang menjalani 1 semester internship di South Korea dalam Global Mobilization Program. Here in Korea, I've been taking a few classes. I was taught by a very professional, very experienced professor. I think life is good here, especially study environment is very, very good. Dekat sini, dekat South Korea ni, lebih kurang sama je dengan kehidupan kat Malaysia. Gaya universiti diorang, gaya masyarakat di sini, semua lebih kurang sama lah. Masa mula-mula datang kat sini, banyak keperluan yang kita orang tak sediakan lah. Takkan nak buat semua dalam beg kan. So, kat sini korang boleh dapatkan barang-barang tu kat downtown lah. Downtown tu senang je nak pergi. Korang perlu ada T-Money and then naik bas 31 pergi downtown. Banyak lah barang kat situ boleh dapat. Barang keperluan rasa macam selimut ke, makanan pun korang boleh dapat kat situ. Kelas taekwondo. Taekwondo kan asal di Korea, so gembira lah belajar taekwondo di sini. Dan satu lagi yang sangat menggembirakan saya adalah kita orang diberi red belt oleh profesor kita orang untuk praktis taekwondo ni lah.
Walaupun yelah saya first time join taekwondo, tapi dapat red belt kan gembira gila lah. Orang Korea kat sini suka hiking. Sini tempat hiking trail dia orang kat belakang tu. Okey. Dah masa saya sampai kat sini, saya merasailah snow kat sini. Memang tebal. Cool gila. Kalau nak main dekat sledging board tu, kat situlah tempat dia orang main sledging. Hi, welcome back. Okay. So, Tadi kan rasanya nampak tau muka madam tu dekat slot yang short break tu kan. Boleh tak madam ceritakan pengalaman madam sendiri pergi mobility program dekat Korea dulu? Saya moderator pun kena jawab Wajib, takkan kita je? Okay lah, short lah masa saya pergi tu 2014. So masa tu kita orang ber9 orang. And then yang pergi Semyong tu of course dia dah ada Malay community dekat sana. Malay community tu means budak-budak yang Melayu yang dekat sana lah, daripada UniKL sendiri pun memang further study dekat sana juga, dekat Semyong. Saya dengan Arif nama dia? Afiq. Saya dengan Afiq pergi Hanyang. So masa tu susah lah nak jumpa Melayu dekat bandar Seoul tu. So dah dekat situ lah saya mempraktikkan bahasa Korea. Lepas tu apa lagi masuk join everything yang exchange student punya program tu, semua saya join. Diorang pergi ke Busan apa semua saya join. Best juga lah sebab yelah kita pergi duduk dekat sana macam 3-4 bulan ni, rasa macam kita adalah pengalaman jadi international student tu kan. Rather than kita pergi bercuti tu lain lah. So memang saya rasa memang saya menggunakan sepenuhnya masa saya masa dekat Korea tu dengan join macam-macam event yang Hanyang University buat untuk international student ni lah. Dengar, jealous kita orang. Kita orang pun hampir nak pergi tapi sebabkan kita orang dah ada wedding ring ni kan, so tutup dekat situ sekejap. Kita orang buat intern dekat Malaysia je. Oh, tak apa. Nanti boleh sambunglah di UniKL lagi. InsyaAllah untuk master pula ya. Okay, so diam tak diam kita pun dah tiba di penghujung syarat. So saya nak berterima kasih banyak-banyak kepada dua-dua pasangan ni, Syakim Safi dengan Nick Nazra, dan juga Indra Putra dan Syakira Syarul Nizam, sebab sudi bersama-sama dengan Kak Lia pada malam ni. Cakap lah tak payah madam-madam lah. Okay, so kata-kata pesanan kepada adik-adik yang mungkin sedang berkira-kira untuk masuk UniKL ni, terutamanya ke MIT ni. Ada tak apa-apa pesanan? Rasanya join lah MIT sebab satu kat tengah-tengah bandar, senang nak sana sini. Lepas tu dia punya kemudahan tu semua ada. Makmal tu macam pilih je nak makmal yang mana, nak Windows based ke, nak Mac OS punya based ke, semua ada dekat UniKL actually. Lepas tu kita ada makmal animation, kita ada voice over punya recording punya studio, tak silap sebab Presiden pernah offer kan dekat Indra dengan Kira lagu sebab diorang punya tunang ke diorang punya kahwin. Ingat ke masa tu? Sebab Presiden macam Nohal kita orang boleh bagi. Masa kita orang pula Presiden kata kenapa tak bagi towel? Kalau tidak kita orang boleh bagi hall dengan dewan free untuk korang punya ni. Kecap alamak, janganlah macam tu Pres. Sebab kita takut masa tu. Yalah tak biasa kan. Dia kan presiden. Kita macam alah student kecil cenonik je kan. Biasalah tu. Tapi so far memang pengalaman dekat UniKL memang best. Lecturer semua memahami. Semua bantu. Madam Haiza, Miss Jal, semua membantu. Tapi Madam Lia sebab saya tak sempat belajar kan. Tak boleh nak cakap apa. Tapi so far memang best sebab waktu kita orang kahwin pun sebenarnya ada 2 student Korea datang balik.
diorang macam kita orang habis ESL tu bulan 2, diorang habis diorang balik Korea. Waktu kita orang nikah bulan 5. Bulan 3 tu diorang fly balik masuk Malaysia. Kita orang tak tahu pun dia datang. Waktu kita orang kahwin tu, pak, rupanya diorang dah sampai Malaysia untuk kita orang punya wedding. Kita memang terkejut gila. Sebab bonding tu terlampau kuat waktu kita orang jaga diorang masih ESL tu sebenarnya. So join lah ini KL sebab you guys will get every single moment yang sangat-sangat best and korang akan ingat sampai bila-bila. Hakim? Apa pesanan? Pesanan saya? Semua Nina dah cakapkan dah. Saya pun tak bagi saya banyaklah benda yang saya belajar di UniKL. Banyak. Sebab masa saya datang KL, saya daripada Kedah. Memang tak banyak kawan dekat KL. So masa UniKL ni dengan program mentor ESL ni, saya dapat berjumpa dengan ramai orang dan berkenal dengan ramai orang. Untuk adik-adik sana yang nak masuk UniKL, sangat mudah banding dengan dulu saya masa nak masuk UniKL, sebelum saya masuk UPU semua nak masuk universiti lain. Agak lambat saya tunggu sebab untuk graduate politeknik kena tunggu 1 tahun baru boleh masuk UniKL, masuk universiti lain. So dengan UniKL saya masuk 6 bulan je saya boleh masuk. So agak shortcut lah di situ. Agree sebab saya pun ada anak buah dekat UniKL sekarang. Adik saya grad UniKL, semua masuk UniKL. Nanti kita boleh panggil untuk sesi yang family pula nanti. Oh, itu anak dia macam Indra Kira tapi dah 3 tahun kan, so dia melompat. Tak tahulah dia boleh tahan ke tidak. Okey, saya nak tanya Indra dengan Kira pula. Okey, apa perbezaan zaman belajar dengan zaman bekerja? Yang mana lagi best? Kalau tanya zaman belajar dan bekerja, confirm lah belajar lagi best. In term of kewangan tu, bekerja lah. Kita nak cari sumber kewangan apa semua kan. Cuma kalau kata best tu, best lagi belajar lah. Lagi best memang lagi best lagi time belajar. Kalau cancel tidur kan? Kalau kerja mana ada cancel? Kalau kerja memang tak ada cancel. Dia on je. Nak sekarang ni dia telekomunikasi kan. Memang standby 24 jam. Itu yang teringat tengah-tengah buat kerja, teringat belajar dia punya jadi yang sekarang ni memang lagi heavy lah. Belajar tu banyak masa free. Kita boleh hangout dengan member apa semua. Okay, kalau saya pun sekarang pun currently pun online business dekat rumah kan. Tapi still belajar tu sangat best nak dibandingkan dengan sekarang. Sebab sekarang ni ialah satunya belajar tu kita tak komitmen lain kan. Kita perlu buat belajar je lah kan. Lepas tu surrounded dengan kawan-kawan, ni lah enjoy kan masa tu kan. Kerja, belajar je lah kan. Baru belajar pun duduk sekali dengan kawan-kawan juga. Stres-stres buat assignment, duduk gelak-gelak juga dengan kawan-kawan kan. Jadi macam nothing to worry tau masa belajar. Join mentor program, kita dapat jalan-jalan. Dapat lepak-lepak lagi dengan diorang, dapat jalan-jalan lagi kan. Macam every time join program ESL ni kan, ESL kan dia setiap semester break ada kan. Jadi macam every semester break tu kan kami ni berjalan tau. Kejap ke Langkawi, kejap ke Penang, lepas tu Melaka balik tau. Jadi seronok kan benda tu kan, mana nak dapat kan. Kalau dah kerja nanti nak kena apply cuti, kena kumpul dulu cuti, kena ada kewangan juga kan. Lepas tu overall memang setakat ni seronok lagi belajar lah of course kan. Currently saya buat online business, saya jual produk kosmetik lah, skincare kan. Itu pun sebenarnya orang nampak macam senang, mungkin lah senang kan sebab aku duduk rumah, aku post macam tu kan.
Tapi ingat senang ke kita nak convince orang, cuba pakai yang ini, cuba guna yang ini, ini bagus untuk kulit ni, kulit kau jenis macam mana. Lepas tu end up nantilah fikir hilang terus macam tu kan. So macam bukan senang lah untuk macam sekarang ni kan dibandingkan zaman belajar kan. Itu pun saya boleh jadi minat sekian puncanya sebab saya ada ini KL memang setiap semester lah, setiap macam diploma jadi ada kita ada belajar entrepreneurship. Jadi daripada situlah juga saya dapat idea dapat belajar lah macam mana nak buat business plan, macam mana kita nak propose untuk dapatkan kita punya invest ke orang yang boleh invest untuk kita punya business macam tu. Jadi since itulah saya macam fikir business ni not bad kan, cuma yelah nama pun business, dia ada up and down lah kan. Macam orang kerja makan gaji ni hujung bulan je masuk kan. Jadi kalau business ni nak pula waktu pandemik ni kan, orang macam nak jimat-jimat kan, tiba-tiba kita nak berbisnes pula kan. Agak sukar jugalah dekat situ. Jadi kalau ada peluang belajarlah. Enjoy the moment lah. Yes, betul, enjoy the moment. Aku rindu juga nak zaman belajar saya. Saya tak payah fikir apa-apa. Bangun, pergi kelas, balik, lepak. Saya pun dulu sebab dulu kan, lepak juga, bawa pergi sini, pergi sana. Rindulah dia. Sekarang ni macam-macam nak kena fikir. So macam saya lebih suka dunia belajar saya. Macam mana pula dengan Kim dengan Nina? Mana? Belajar ke? Of course lah, zaman belajar, zaman jumpa upah-upah. Abang-abang, segala-galanya abang French, abang Portugal, abang Spain, macam bonjour, semua tu adalah dalam kelas. Of course lah zaman belajar. Zaman kerja ni macam sharp, bangun subuh, pergi kerja, okay, tidur. It's the same routine, tapi kalau macam zaman belajar tu tiba, weh, kelas cancel. Kita pergi Quail Mall, semua gerak pergi Quail Mall. Kan sebelah je, ini KL kan. Kalau kelas cancel, pergi Quail Mall, tengok wayang. Tu je lah kerja kita orang. Pergi food court. Tak ada kerja lain. Tak pun pergi naik MRT, monorail, pergi Times Square, pergi Pavilion. Sebab dulu before Quail Mall buka tu nak ingat lagi. Sebab masa tu yang student punya pass tu kan untuk LRT monorail RM100 sebulan. Pergi Times Square sampai dia pandang dan pelik. Dia ni kenapa dia pergi Times Square seorang macam peliknya perempuan ni. Dia kata orang KL memang macam ni Dia cakap Nina. Masa first time. Lepas tu pergi Times Square sebab masa tu borders kat Times Square. Dia suka baca buku, so baca buku free kat situ. So definitely rindu zaman belajar, jumpa new students, international students especially kan. Lepas tu kita belajar bahasa diorang dengan yang bonjour tu, susah sikit lah kalau tengok diorang lepak depan dekat kita punya lobby tu kan, tiba-tiba diorang sun tanning kat situ macam wow, kita pun tak pernah nak sun tanning dekat Malaysia, diorang selamba je baring. So definitely zaman belajar. Kim pula macam mana? Saya boleh kata sama-sama belajar juga lah. Sebab zaman kerja ni sekejap dah 5 tahun saya kerja. Asal macam sekejap sangat berlalu. Waktu kerja tu rasa macam kita boleh experience daily tu rasa a bit longer. So macam banyak experience yang kita dapat dalam masa sehari. Kadang-kadang saya dia kata lah, kita pergi kelas ada kan, kelas cancel. Tapi masa saya belajar dulu, saya ada kerja kat Starbucks. So bila tak ada kelas saya pergi Starbucks lah kerja. Itu kadang-kadang walau Miss Jan semua rumah itu kat Starbucks. Paling ayah favourite dia kira mungkin tu lah. Ingat lagi sampai hari ni. Lepas tu kita orang bagi diskaun kat lecturer. Terus madam, diskaun boleh 3 berapa persen? 10% boleh kat Starbucks. Wah, best je. Masa tu kalau macam lecturer, Nina ada tumbler baru kan? Sekejap madam 30%. Okey, cun jalan.
saya kumpul tau. Sekarang ni dah tak ada student dekat sana. Oh betul lah. Kalau madam jumpa student kan tanya je sebab dia memang ada 30% off. Cik, promote pula dah. Bahaya. Okay. Sedar Cik DJ. Saya nak tanyalah mungkin soalan last kot. Apa benefit bila kita join international program ni? Maksudnya jadi buddy, jadi mentor. Apa benefit dia dengan menyertai aktiviti-aktiviti macam ni? First thing first, nak rasa kita ada kawan dekat luar negara. Contoh macam Indra dengan Kira, diorang pergi Korea, dah ada orang sambut diorang. So diorang confirm takkan kena tipu, takkan ada scammer. So yang paling best tu macam kita orang sampai sekarang pun still contact lagi dengan budak-budak Korea tu. Macam budak French tu kurang sikit lah sebab maybe budaya kita terlampau berbeza dengan diorang kan. Tapi memang tu benefit lah, and then kita orang punya percakapan tu, kita boleh belajar bahasa diorang. So sebab masa dulu Nina cakap Korea rongak-rongak sikit kan, tapi kita boleh faham apa diorang cakap. So bila diorang nak tipu kita tu kita macam jangan nak tipu, kita tahu apa diorang buat. Tapi mostly kita boleh cakap lah, kita memang boleh converse dengan diorang after that. Kira dengan Indra pula, macam apa you rasa benefit daripada you menyertai program ni? Okay, kalau macam listening ni, saya sebenarnya daripada sekolah tapi saya dah layan drama Korea lah especially kan. Jadi macam nak pula join international ni, saya pergi jadi mentor khusus Korea pula kan. Masa tu saya just boleh faham je apa yang diorang cakap, faham sikit lah kan. Tapi bila ada kawan Korea ni, diorang ajar macam mana tulisan diorang lah, macam menulis semua kan. Jadi tu salah satu benefit je lah. And best sangat kalau kita pergi tempat diorang memang ada orang sambut. Macam Kak Dina cakap lah kan, memang takkan kena tipu punya lah kan. Lepas tu tahu nak pergi mana kan. Setakat ni pun saya just baru jumpa kawan-kawan yang dekat Korea je lah kan. Yang kat France, dekat Austria tu kena menyimpan lah pula kan. Tak tahulah tahun bila pula boleh pergi kan. Tapi overall memang kalau join program-program international, macam join program-program international ni kan, macam Kim tengok daripada dia malu-malu, dia tak malu maksudnya dah boleh lah kan, friendly kan, boleh berkenalan, boleh bercakap kan. Lepas tu dia improve kita punya confidence. Nak cakap bahasa Inggeris pun macam okay, kita bukan native language kita tu kan. Jadi macam okay, itu dia cara kita untuk communicate dengan student luar kan. So macam just cakap je. And diorang pun sangat memahami. Macam ada student daripada France, dia sendiri yang cakap macam it's okay. My English is also bad, dia kata, but I still understand you, macam tu kan. So macam itu macam sangat macam kita membantu kita macam kau cakap je, tak apa, kita belajar, kita betulkan sama-sama macam tu. And saya rasa benda ni akan membantu jugalah kalau masuk dalam bidang pekerjaan kan. Yelah saya tak berada dalam bidang pekerjaan lagi kan, yang perlu membabit, yang perlu komunikasi dengan orang daripada luar syarikat ke apa kan. Tapi saya dapat rasa kalau kita join aktiviti-aktiviti yang berbagai negara ni sangat bantu kita untuk berjaya kita kan later. Apa pula? Okay lah. Macam mana? Macam mana? Apa benefit yang Indra dapat bila ada geng lah dekat luar negeri. Saya buat internship dekat Semyong time tu, and then saya tahu kat sana nak turun Seoul member dah ada lah. Member dah ready lah kan. Jadi dia best lah sebab saya
dulu macam cari information sendiri nak ke mana, ke ataupun cari barang murah ke dekat South Korea. Member dah ada kan, so diorang bantu banyak lah. And then sebelum saya ke Korea, saya dah jadi mentor untuk student yang buat exchange program dekat UniKL. Saya dah belajar dengan diorang pasal diorang punya culture, and then the way diorang, ya culture lah, basically culture tu lah yang paling penting. Sebab yelah kita nak pergi negara orang kan, kena tahulah basic dekat sana. Tak boleh kalau dengan orang tua tak boleh duduk anyong-anyong saja kan, kena pulan lah, anyong-anyong kena sepak nanti kan. Jadi ingat kita macam tak hormat ke macam tu lah. Jadi banyak perkongsian ilmu lah yang saya dapat join dengan ESL ESL ni. Okay. Dengar. Okay. Okey. Macam mana, boleh tak Indra bagi tahu dekat kita punya penonton macam mana nak apply nak pergi luar negara ni, macam mana kita awak nak pergi satu semester ni, pergi intra dekat sana. Alright, okay. Dia ada banyak sebenarnya, tapi first masuk UniKL dululah. First kena masuk UniKL. And then kita dekat UniKL nanti kita kena berjumpa dengan lecturer atau person yang in charge for international punya programs lah. And then kita kena buat visa, ada few documents yang kena siapkan apa semua. Tapi lecturer lah, basically memang lecturer banyak bantu kita macam mana nak apply kan, dekat negara mana, sebab apa nak kita nak apply kat negara ni, sebab apa kita nak apply kat negara ni. Ada banyak lecturer yang membantu lah, thanks to all lecturer lah. Tapi kena join UniKL dulu. Masuk UniKL macam-macam muka boleh jumpa, macam-macam bangsa ada. Okay, so ada kata-kata macam pesanan lah kepada adik-adik yang mungkin sedang berkira-kira nak masuk UniKL ni, especially UniKL MIT. Short untuk daripada Nazra. Okay. Untuk adik-adik yang masih fikir lagi nak masuk ke tak, nak masuk program apa kan, bagi saya sendirilah kan, yang dah daripada diploma ke degree sama dekat UniKL ni, masuklah UniKL, especially BNS lah. Sebab salah satunya BNS ni network kan, macam biasalah network ni high demand lah sekarang ni kan. And environment kelas pun, lab pun sangat comfortable lah, sangat selesa. Dan UniKL ni banyak menggunakan, dia lebih selalu practical. Macam lebih kepada praktikal lah, bukan semata-mata teori. Jadi kalau kita dah boleh buat praktikal tu, insya-Allah lah kalau kita masuk kerja nanti, pergi ke industri nanti, kita takkan ada masalah lah untuk buat sendirilah kan. Lepas tu macam UniKL ada, selain daripada international punya program ni, ada banyak lagi program lain yang UniKL anjurkan. Tak rugilah kalau masuk UniKL ni. Macam saya sendiri, saya sebenarnya daripada sekolah dulu, saya sekolah MARA kan. Jadi saya mencari universiti yang di bawah MARA juga, macam tu. So apa-apa pun masuk UniKL dulu kalau nak tahu lebih lanjut. Sebab lecturer-lecturernya pun, lecturer sangat membantu lah, sangat
sangat membantulah. So macam just jumpa je lah lecturer mana-mana yang korang rasa macam yang rasa boleh ngam kan. Just tanya je lah sebab setakat ni saya tak ada masalah lah lecturer yang tak boleh nak tolong ke apa kan. Sebab semua pun, sebab saya berapa tahun kat UniKL sangat smooth lah. Alhamdulillah lah. Okay, kalau saya pula dekat UniKL, lecturer semua background ada industri punya background tau. Diorang bukannya daripada degree sambung macam tu terus direct jadi lecturer, tak. Mostly kalau BNS lah saya tahu dia punya lecturer semua ada background industri. So that diorang tahu macam real environment kalau working macam mana diorang akan ajar. Bukannya based on teori buku saja macam tu. Jadi yang tu memang bagi saya add on betul-betul yang paling saya suka lah. Memang paling saya suka sebab whenever diorang mengajar, diorang akan bagi tahu okay, bila bekerja macam ni, bila bekerja macam ni dia punya situasi. Jadi ilmu tu dia apply, kita orang dapat gambaran time kita orang belajar. So time kerja tu alhamdulillah dah nampak okay, ni dulu lecturer aku pesan macam ni. Memang berguna lah. And then lagi satu, bila ada background industri ni, kita ambil course apa pun tak kisah, tapi bila dah keluar tu ilmu-ilmu yang diorang bagi tu kita boleh pakai kat mana-mana pun. Memang itu yang the best lah saya rasa. Lecturer dekat UniKL kena masuk UniKL. Thank you. Wow. Okay, Syakim dengan ni pula, Nina pula macam mana? Short punya. Short ni susah sikit untuk Nina sebenarnya. Itulah masuk ESL ni terus mulut lagi banyak cakap sebenarnya. Masuk ini KL sangat-sangat best, sangat-sangat bagus. Macam saya ambil sistem security, mata tu terbuka besar tau. Maksudnya lecturer macam sebuah hari dia cakap macam kalau awak hack macam Facebook ke apa semua kan diorang ada bagi tahu bonus ke apa kan. Dia banyak bagi tahu benda-benda macam tu tau. Nina try buat macam ni, Nina try buat macam ni. Saya ingat ni, saya dengan adik saya masuk satu kelas sama. Dia ingat kita sampai sekarang buat sampai kita orang grad. Waktu kita nak naik yang ambil scroll semua tu semua dia ingat lagi. So macam lecturer ni semua ingat semua student dia. Kita datang madam kita macam tu pun tapi diorang ingat seorang-seorang. Itu special ni KL ni sebenarnya sebab kita orang lagi rapat dengan lecturer tu sebenarnya. Sebab bangunan kan kecil, so tak kira lah macam lecturer BNS ke networking saya kenal Ezra, BCSS ke BCE ke semua mostly memang kenal lah. So memang bila masuk ini KL ni peluang tu lagi terbuka, lagi besar. Macam sekarang saya kerja dengan company UK, before ni company US. Sebabkan communication skills dekat ini KL, saya boleh bercakap dengan orang-orang luar negara lagi senang. So bagi saya masuk ini KL, you can learn how to talk, how to communicate, English communication tu sangat-sangat penting. Macam tu lah bagi saya lah masuk ini KL. Okay, last daripada Syakim. Ya, saya jurusan computer engineering betul BCE. Agak tak ramai khusus tu. Masa base saya dulu pun ada E je. So dia it's not hard. It's just more general. Dia ada security skill, ada sistem, ada software skill. So dia campur semua. So bila kita nak cari kerja ni, dia dapat kerja, kita tahu general, kita boleh pergi macam-macam bidang. So daripada situ bidang saya kerja sekarang ni adalah more towards software. Tapi saya sebabkan knowledge general yang saya dapat waktu belajar, saya boleh apply sedikit sebanyak daripada tak dapat apply langsung. Ada banyak orang belajar tak dapat apply langsung kepada pekerjaan dia. So saya nasib baiklah dapat juga apply walaupun 50% or 30% daripada apa yang saya belajar dulu di UniKL. Okay. Alright, so terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu jemputan serta viewers yang setia bersama kami di UniKL is Family, siri Where Jodoh is Applied.
So dekat sini tadi kita bukan hanya cerita pasal jodoh semata-mata. Sebab kita mengketengahkan pasangan yang merupakan ambassadors ataupun yang kita panggil as frontliners UniKL MIT yang telah mengharumkan nama kampus kita. So jom sertai kami di UniKL, di Universiti Kuala Lumpur untuk pengambilan September 2021. Untuk memohon anda semua penonton boleh layari www.unikl.edu.my. So mohon sekarang. Okay. So besides that, you guys pun boleh ikuti latest updates mengenai UniKL MIT melalui our social media. Kita ada Facebook University Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology dan juga kita punya IG UniKL MIT. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam keluarga Malaysia, salam keluarga UniKL. Bye, annyeong. Jack it up. We are